Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Shah Alam. Today's interview is about the strata title for the building that Puan Ain in charge. First of all, what we want to know is about the building that you are in charge, and can you turn off the mic first because it's make noise for me to speak. Alright, thank you. Alright, so I repeat the question. For the strata title, we want to know about the maintenance fee and sinking fund. So before that, we would like to know, as a building manager, what is the building that you are in charge, and for the maintenance fee, we would like to know also about the maintenance fee per month, and some issues, problem such as owner did not pay maintenance fee and how you overcome the issue, and any other related issues with maintenance fee. So if any group members want to add more, please do so. So I pass the mic to Puan Ain. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Nama penuh saya Siti Nur Mariatul Itia binti Kasian. Tapi semua lebih kenali saya dengan nama Ain lah. Jadi macam masing-masing tahu, saya adalah site manager. Boleh juga lah katakan untuk building manager pun boleh juga. So saya bekerja dengan Syarikat Pengurusan Bangunan Wijaya Sdn Berhad, base HQ di JB. Okay, so tadi untuk semua student, student apa ni? You ambil course apa UiTM. Apa ni khusus ukur bangunan. Ukur bangunan. Okay, untuk pasal seeking, nak terus kepada maintenance fee dan seeking fund ke dulu? Kita prefer untuk detail pasal background tempat puan jaga lah. Maksudnya apartmen apa, lepas tu Okay. berapa lama bangunan tu dah beroperasi, dan siapa JMB. Dia lebih pada JMB kan, apartmen tu kan. Okay. Saya diamanahkan untuk jaga 4 site. Okay, dekat area JB. Site saya kebanyakannya, keempat-empat site saya dah title MC, bukannya JMB lagi. Okay, saya ceritakanlah background satu-satu MC ni. Satu is Perbadanan Pengurusan Rumah Pangsa Daisy. Okay, yang ni ada dekat Taman Pelantung Utama, Masai Johor. Okay, yang kedua Perbadanan Pengurusan Pangsapuri Kasturi. Okay, yang tu ada dekat Bandar Dato' An. Ketiga, Perbadanan Pengurusan 616 Taman Daya, Johor Bahru. Keempat, Perbadanan Pengurusan Pangsapuri Desa Muafakat, Lakin, Johor Bahru. Okey, saya diamanahkan untuk jaga 4 site. Kalau saya nak cerita 4-4 site tu, background dia nak detail ke? Betul, satu site je lah puan. Sebab kita nak satu site je lah. So, jadi case study. Okey, untuk awak punya case ni, awak nak ambil yang low cost ke macam mana? Better yang mana yang terbaik lah. Okey, saya ambil yang lebih banyak isu lah. Lebih banyak isu dan lebih banyak yang awak boleh belajar. Okey, saya ambil Pangsapuri Kasturi, Bandar Dato' An. Okey, Pangsapuri Kasturi Bandar Dato' An ada 1016 unit. Dia adalah title medium cost. Sekejap sorry. Okey, sekarang ni saya Bandar Dato' An. Okey, Pangsapuri Kasturi ada 1016 unit. Fasiliti yang ada dekat sana ada pondok pengawal, playground, surau, dewan serbaguna, ada tadika, medan selera, parking bergaraj. Okey, parking berbumbung lah. So itu background untuk Pangsapuri Kasturi Bandar Dato' An. So kalau untuk tanya pasal maintenance fee,
dan untuk Bangsapuri Kasturi maintenance fee dan sinking fund berjumlah RM100 sebulan. Ada pecahan dia, maintenance fee berapa, sinking fund berapa, tapi saya lupa. Kira macam simplify je lah. Macam contoh maintenance fee tu kebanyakannya kegunaan untuk apa, dan sinking fund tu pula perbadanan guna untuk buat apa, contoh je lah. Okey, kalau untuk Bangsapuri Kasturi actually dia disebabkan MC, dan masa kita selepas AGM yang pertama, saya ambil projek tu waktu masa selepas AGM yang pertama. Okey, developer adalah Johor Land Berhad. Waktu tu Johor Land pas kepada penduduk, bukannya melalui JMB tapi terus kepada MC lah, sebab dia ikut pada kuasa 25% strata title lah. Jadi dekat situ melayakkan untuk Bangsapuri Kasturi mendapat title MC. Okay, so lepas kita dapat daripada developer, biasanya dalam mana-mana projek, handover daripada developer kepada penduduk akan ambil masa. Okay, so sebelum MC adakan akaun, biasanya developer akan jaga akaun MC. Betul? Okay, so dekat situ ada beberapa isu lah yang biasanya akan timbul. Sama ada baki akaun tu akan transfer kepada MC dan dalam masa yang terdekat atau akan mengambil masa yang lama. Okay, so masa untuk Bangsapuri Kasturi, kita ada bukakan 3 akaun. Okay, untuk akaun kat sana maintenance fee, sinking fund dan akaun others lah. Sebab bila kawasan yang tertentu kita akan advise untuk adakan 3 akaun, tapi biasanya kita akan minimum 2 akaun lah. Yang wajib tu maintenance fee dengan sinking fund. Okay, untuk Bangsapuri Kasturi, kenapa sinking fund, kegunaan dia macam masing-masing tahu, dia adalah caruman penjelas yang mana dana tu tak boleh digunakan kecuali dalam persetujuan AGM atau EGM sahaja. Okey, jadi siapa-siapa yang bekerja dalam bidang management, pastikan benda tu masuk dalam AGM atau EGM untuk persetujuan penduduk lah, kalau in case rasa nak pakai. Okey, maintenance fee yang bulan-bulan, kalau tak salah saya RM90 sen ke macam tu. Itu kita masukkan dalam akaun maintenance fee, dan kegunaannya adalah untuk penyelenggaraan, bayaran utility bulanan dan lain-lain expenses bulanan lah. Okey. Ada soalan lagi? Biasaannya kalau sinking fund tu guna untuk macam kerja, maksudnya macam kerja mengecat ke bangunan ataupun repair bumbung ke, setakat ni lah ke simpan je. Okey, soalan tu bagus. Okey, saya belajar daripada pengalaman lah. Setiap kali kalau mana-mana ejen pengurusan dan juga management, kena pandai, kena bijak untuk macam mana nak uruskan dana yang ada. Okey, kita tahu sinking fund tak boleh digunakan kecuali dengan persetujuan penduduk dalam AGM atau EGM, betul? So, pengalaman saya dekat Kasturi, saya dapatkan persetujuan daripada penduduk sebab kita ada beberapa isu pengurusan waktu penggal pertama yang tak dapat nak dilaksanakan disebabkan duit dalam akaun maintenance fee tak mencukupi untuk tampung segala kerja-kerja penyelenggaraan. So waktu AGM yang kedua, kita mentionkan benda tu dalam AGM, apa yang kita nak guna daripada account sinking fund tu. Okey, biasanya account sinking fund kita akan guna untuk penambahbaikan dan kerja-kerja penyelenggaraan kritikal in case wang dalam account maintenance fee tidak mencukupi. Okey, lepas tu dalam yang masa yang sama, apa yang kita dah guna, Kasturi dah guna daripada maintenance account sinking fund adalah untuk pembinaan pondok pengawal. Okey, lepas tu ada kerja-kerja penyelenggaraan lift yang memerlukan kos yang tinggi sebab kat sana ada 8 lift.
So tapi benda-benda tu semua kena pastikan lengkap masa nak audit lah, sebab kita akan present semula dalam AGM yang akan datang. Okay, AGM tu diadakan setahun sekali ke? Dia ikutkan tempohnya 15 bulan. Daripada satu AGM ke satu AGM 15 bulan. Tapi untuk AGM pula ada syarat-syarat yang tertentu. Betul kan? Untuk JMB syarat dia lain, untuk MC syarat dia pun berbeza. Okey, kita terus daripada MC. Untuk MC, okey, biasanya dalam setiap AGM perlu ada laporan audit untuk dibentangkan. Tapi in case katakanlah laporan audit tiada pada waktu tu, masih juga boleh dibentangkan, boleh diadakan AGM dengan persetujuan COB lah. So macam maintenance fee pula, macam Puan cakap, itu kan tak cukup kan untuk buat penyelenggaraan, sebab ramai yang tak bayar lah. Bukan. Okey, isunya dekat sana macam ni. Waktu developer jaga, developer tak ambil kira jumlah apa yang bakal berlaku, apa kerja-kerja selenggara yang perlukan kos untuk dijadikan sebagai pecahan waktu maintenance fee dan seeking fund diumumkan. Okey, clear tak? Okay, that's why bila ejen pengurusan masuk, ejen pengurusan kena buat semula list expenditure budget lah. Okay, expenditure budget ni kena listkan segala kerja-kerja selenggara yang perlu kita buat dan berapa kos tu, barulah kita boleh timbang kira berapa agak-agak maintenance fee dan seeking fund yang bersesuaian. Kes yang dekat sana, kenapa cakap tadi kenapa tak cukup ke apa semua tu, untuk yang penggal pertama memang tak cukup dengan kadar waktu tu RM77, 70 untuk maintenance fee dan RM7 seeking fund. Ikutkan sebab kawan Pamsapuri Kasturi adalah kediaman yang baru, tahun 2018 start, sepenuhnya diami 2019, lepas tu pandemik pula. Waktu pandemik memang tak boleh nak buat AGM waktu tu. Itu yang menyekat kita kurang dapat okey, collection boleh cantik tapi masih tak cukup untuk kerja-kerja selenggara yang lain. Sebab kena pastikan juga kalau macam kita jaga medium cost, low cost yang tak ada lift, senang, mudah. Kos tu akan bulanan expenses tu siap-siap boleh bawah 20k. Tapi kalau untuk jaga perumahan yang ada lift, ada fasiliti yang lain, selama lift lah cukup, adanya firefighting system, ada fire alarm panel, everything tu, kos dia akan mencecah lebih 100k setiap bulan. Itu belum termasuk pula setiap tahun pula ada bayaran-bayaran lain yang perlu kita ambil kira. Cukai tanah, fire insurance, and then cukai harta yang lain. Yang tu kena ambil tahulah, kena ambil kira. So waktu jaga mana-mana kalau in case siapa yang akan jadi ejen ke akan datang, pastikan benda-benda tu diambil kira lah, untuk macam mana nak menilai berapa jumlah kadar maintenance fee dan seeking fund yang sepatutnya, yang bersesuaian lah untuk kediaman kat situ. Kalau tak, akan mendatangkan masalah kepada pihak pengurusan juga dan MC untuk selenggara bangunan akan datang. Macam contohlah, kalau yang tak bayar maintenance fee tu, apa tindakan pihak MC untuk pada bentuk tu? Okey, itu depend pada kawasan kediaman. Kalau Kasturi, kita ada pondok pengawal. Untuk pondok pengawal dah tentulah ada access card ataupun RFID. Okey, tapi untuk Kasturi, saya tak pilih untuk guna access card. Okey, sebelum adanya pondok pengawal dulu, kita cuma ada stiker kenderaan untuk monitor kenderaan yang masuk, sama ada pemilik ataupun pelawat, everything tu. Dan kita pun ada kontrol daripada situ. Cuma bila tak adanya barrier gate, orang keluar masuk dengan mudah lah. So bila ada sistemnya barrier gate, okey, kita tambahlah akses sama ada guna access card ataupun RFID.
Cuma dalam pemilihan sama ada access card atau RFID, saya tak guna access card. Sebab access card boleh transfer ke mana-mana kenderaan yang lain dan mungkin akan tersilap pandang daripada security sendiri bila diorang masuk lah. Sebab kalau yang dekat kasturi, kita registerkan satu kenderaan, satu stiker sahaja bersama RFID. Jadi diorang tak boleh senang-senang untuk transferkan RFID dan stiker diorang ke kenderaan lain tanpa kebenaran. Okay. So cara kita kontrol macam mana nak dapatkan maintenance fee dekat sana. Okay, that's why bila masih AGM kena umumkan house rule. House rule tu penting So house rule tu kena mentionkan everything. Apa kadar-kadar lain yang perlu kita kenakan kepada penduduk. Okay, masa tu kita ada maklumkan kalau kita ada guna access card mungkin akan ada syarat-syarat yang tertentu. Sebab waktu AGM tu kita belum ada lagi pondok pengawal dan barricade. Tapi kita ada maklumkan akan ada kadar-kadar tertentu. Kena mentionkan dalam AGM secara terang. Itu plan daripada pihak pengurusan lah. So daripada situ, okay, bila kat situ kontrol 3 bulan, outstanding 3 bulan dan ke atas, automatik kita akan block RFID. So dekat situ kebanyakan penduduk dah mula sedar dan dah mula buat bayaran lah. Masa untuk dapatkan stiker dan RFID pun kita buat penetapan syarat. Okay, macam dekat kasturi kita letak penetapan syarat, tunggakan kena kurang daripada 3 bulan. Baru layak untuk mendapatkan RFID. So kenderaan-kenderaan yang masuk tanpa RFID dan stiker consider melanggar house rule, kita kenakan tindakan clamping lah. Selain tu, okay, kalau untuk tempat lain, macam mana kita nak dapatkan collection bagi orang-orang yang ada outstanding? CTOS. And then ada juga 10% interest. Okay, so 10% interest tu memang ada dalam Akta 757. Okay, yang tu boleh dibenarkan dan tu perlu dapatkan persetujuan dalam AGM, perlu diminitkan dan baru boleh jalan. Sama juga dengan CTOS. Okay, untuk kasturi kita belum buat lagi lah 10% interest dengan CTOS ni sebab kebanyakannya dah mula okay dan tak berapa ada masalah lah untuk bayaran maintenance fee. Macam yang puan buat untuk House of Rule tu, adakah dia ikut strata punya building dalam strata punya rule lah? Okay, kalau awak tengok dalam Akta 757 ada bahagian undang-undang kecil dekat bahagian belakang, betul tak? Kalau tak salah saja dekat page sebab buku Akta 757 ni ada dua kan. Ada satu bahagian pengurusan serata, satu lagi bahagian peraturan. Awak tengok dalam buku bahagian peraturan, belah belakang tu akan ada bahagian undang-undang kecil tambahan. Okey, apa yang kita buat adalah kita akan follow sepenuhnya, tapi ada penambahan lah untuk kesesuaian pada site yang kita jaga. So dekat situ kalau macam kalau ikut Akta 757 dia nak kata tu complete tak juga tu complete, terlalu general. That's why kalau perlu kita kena ada penambahbaikan, ada penambahan sendiri ikut kesesuaian pada lokasi yang kita jaga. Okay, for example macam kasturi, okay, kalau untuk kenderaan hanya kalau mention dalam undang-undang kecil, kenderaan yang dibenarkan parking adalah kenderaan yang ada dengan kebenaran. Macam tu je. Lebih kurang macam tu je mention je. Hanya kenderaan yang dengan kebenaran je yang boleh parking dekat kawasan kediaman, dan pengurusan boleh mengambil tindakan sekiranya engkar lah. Itu je. Dia punya mention terlalu general. That's why bila buat house rule untuk mana-mana kediaman, kena clearkan benda tu. Sebab sekarang ni, zaman sekarang, penduduk masing-masing semakin bijak, semakin educated. Kalau benda tu tak detail kan, for example you nak ambil tindakan clamping bagi orang buat kesalahan, orang akan pertikaikan your house rule. Okay, nilai clamping tu pun kena dimensionkan dalam house rule lah. So dalam house rule tu juga pasal akan tak ada juga pasal halangan, pasal
tanaman dalam pasu, apa yang dibenarkan dan tak dibenarkan. Lepas tu macam Kasturi, kita ada juga macam house rule yang pertama dulu ada mention pasal spesifikasi untuk pemasang kerja-kerja pengubah suaian. Benda tu kita perlu masukkan juga dalam house rule lah, sebab dalam Akta 757 yang bahagian undang-undang kecil tu memang ada bahagian renovation, tapi renovation dia terlalu general. Jadi in case katakanlah kawasan kediaman tu ada spesifik untuk syarat-syarat pengubah suaian, perlu dimasukkan juga dalam house rule. Macam dekat Kasturi, dalam bahagian untuk renovation tu kita ada masukkan spek pemasangan grill dan spek pemasangan aircon. Mei, ada gambar? Okay, ada. Jadi Puan dah explain panjang lebar pasal semua Pangsapuri Kasturi yang Puan dah explain, daripada first AGM, second AGM, bila start diduki pada tahun 2018. Cuma saya masih belum dapat lagi lah apa benda isu yang paling besar yang berlaku dekat Pangsapuri Kasturi ni yang Puan boleh share. Itu sajalah, terima kasih. So awak nak tahu isu yang berlaku dekat sana ke? Isu macam ada penduduk Defect. maintenance fee ke defect, I think not necessary for this topic. Lah, maintenance fee issue lah, itu saja. Jadi kepada maintenance fee. Kalau untuk kes maintenance fee dekat Kasturi, kita tak ada apa-apa masalah yang terlalu serius. Cuma dekat Kasturi kita ada satu kes yang mana kita bawa kes tu ke mahkamah lah. Disebabkan tunggakan maintenance fee. Tapi actually tunggakan dia tak banyak. Cuma kesnya dekat sana bila owner mencabar pihak pengurusan dan MC. Kat sana sebab dia kata dia ada lawyer, so lawyer dia kata tak bayar maintenance fee. So biasalah akan ada isu-isu yang macam tu. So untuk kes yang bila dia mula nak main lawyer, so kita pun terus je lah kepada tindakan lawyer juga. So kita hantar NOD dan kes tu dah berjalan ke mahkamah sivil ke? Tapi dah ke mahkamah lah dan dah ke final lah sama ada kita nak ambil tindakan sita ataupun tidak. Cuma untuk masa sekarang ni saya KIV kan dulu kes tu kepada sehingga tindakan sita, disebabkan lawyer pun nasihatkan kita supaya kalau untuk sita better ada 2-3 kes yang lain lah. Sebab untuk menjimatkan kos kita nak bayar mahkamah fee and then everything, security fee apa semua tu. So sebenarnya selain daripada kalau ambil mahkamah melalui mahkamah, ada lagi satu cara yang mana untuk dapatkan duit ni melalui tribunal. Tapi untuk isukan tribunal ni kena ada prosedur dia, kalau tak salah saya borang 18, kalau tak salah saya lah borang 14 ke borang 18 nama borang tu, notis menuntut hutang pembayar, something macam tu lah dia punya nama form tu. Dekat situ perlu kita bagi dulu kepada pemilik untuk dapatkan tuntutan, dan in case tak dapat juga barulah benda dokumen yang kita pernah submit kepada pemilik kita perlu hantar kepada tribunal lah untuk prosedur tribunal. Selain tu macam yang saya cakap tadi lah, kalau tempat yang lain cara dia berbeza-beza. So macam mana nak dapatkan collection maintenance fee tu, macam Kasturi is macam tu lah. Tapi saya yang lain, tadi yang saya cakap sitos, and then ada 10% interest, dan satu lagi pemotongan air. Pemotongan air hanya kepada kediaman yang mana bayaran bulanan air dia
dibaca dan dikeluarkan oleh pihak pengurusan, bukannya pihak pembekal air yang lain, maksudnya SAJ ke sana apa Syarikat Air Selangor ke apa ke, bukan. Bil dia adalah under bil pihak pengurusan. Yes, kalau yang tu pihak pengurusan ada hak untuk buat pemotongan air. Kalau bil dia adalah di bawah agensi-agensi lain, kita tak ada hak untuk potong air. Tapi masa dulu saya kecilkan air. Waktu tu delegate belum ada lagi, saya nak push orang untuk bayar, saya kecilkan air lah. So at least bila dia datang tampil, kita tahulah, okay, nak ngadu tak ada kur air dia kecil kenapa. So for example macam tu lah. So kita pun tengok daripada tu dia punya tunggakan, baru kita tahu. So kita akan advise dia untuk buat bayaran, baru kita hantar technician untuk check kenapa masalah. Tapi jangan terlalu jujur cakap kita kecilkan air dia lah. Macam tu. Okay, terima kasih atas perkongsian. Ada yang nak tanya ke? Daus, Ain, Syifa tak dapat sebab anak dia. Ni sem berapa? Sem 3. Tapi Neko kan dah masuk sem 6. Sebab kami ada dapat penjualan kredit. Oh. Tadi awak ambil kos apa tadi? Ukur bangunan. Ukur bangunan. Okay. Satu lagi saya nak tanya, macam yang macam bawa ke mahkamah tu, ada melibatkan macam isi orang 18 semua tu kan? Ada melibatkan dengan pihak COB ke? Okey. Kalau ke mahkamah melalui lawyer, awak tak perlu melalui COB. Awak boleh je buat terus tindakan tu. Tapi kalau untuk guna borang 18 tu, biasanya tak perlu juga melalui COB, just untuk makluman je kepada pihak COB yang mana kita akan ambil tindakan tribunal untuk kes itu. Sebab borang 18 tu ikut COB daerah masing-masing lah kan. Kena maklumkan pada daerah masing-masing, COB daerah masing-masing. Macam tu. Cuma okey, kalau lawyer MC kena ada kos lah yang besar. Maknanya ada duit lah untuk bayar dulu. Sebab untuk dapatkan balik tu pun kena bayar lawyer dulu. So macam saya punya kes lawyer, kos saya dekat 5,000 satu kes. Kalau tribunal tak sampai 1,000. Kalau tribunal untuk daftar je, kalau tak salah saya sebelum ni 100. Untuk daftar kes tribunal tu baru 100 lah. Tapi kita boleh charge kemudian pada pemilik yang kita nak tuntut tu kat dalam diorang punya invoice lah, dalam diorang punya bill tu sebenarnya. Kita boleh claim balik lah. Pernah tak ada apa soalan dia tadi? Pernah tak ada penduduk yang saman management yang sama kasturi tu? Untuk kasturi tak ada. Tapi untuk tempat lain yang kita jaga pun mungkin akan ada. Tapi klik saya punya site ada. Dia saman bukanlah ada saman, dia masukkan kes tu ke tribunal atas sebab tak puas hati pada kadar 10% interest yang dikenakan sebelum-sebelum ni. So biasanya ejen pengurusan tak semestinya kita adalah ejen pengurusan yang pertama jaga. Mungkin kita ejen pengurusan yang kedua, ketiga, keempat ataupun yang keberapa, tak tahulah kan. So kes yang dia tu penduduk ni ada outstanding yang banyak. Dia sendiri yang bawa kes tu pergi ke tribunal disebabkan tak berpuas hati dengan tindakan interest yang dikenakan. So macam itulah. Kalau yang mungkin saya akan dapat kes, mungkin dah saya kot, sebab saya dah laporkan juga dekat COB kes tu. Yang ni rumah medium cost, yang mana isu dia adalah isu pemilik minta tuntutan pada saya pada untuk kerja pembaikan mozaik rumah dia. Dia claim atas dasar kerja pembaikan
pipe bocor yang kita jalankan tu menyebabkan kerosakan pada mozaik rumah. Yang tu dia nak claim pada kita. Actually saya pun dah tanya pada insurans kata tak ada masalah, boleh. Tapi bila saya tanya dengan kontraktor, adakah betul disebabkan kes tu disebabkan kerja pembaikan pipe tu, sebenarnya kontraktor kata pun tak ada kena-mengena. And then apa yang saya reportkan pada COB untuk kes tu, actually dia tak ada tunggakan. Tunggakan dia cantik. Saya tak boleh terima bila rumah low cost ni, biasanya rumah yang ni adalah rumah yang 4 tingkat je, yang tak ada lift. Rumah ni kasi rumah bawah. Rumah bawah ni biasalah, rumah flat ni akan ada struktur tambahan tanpa kebenaran. Actually saya daripada ejen bukan ejen sebelum ni, dia orang ada JMB, dan bila JMB ada salah guna, baru dia orang lantik MC, dan kita orang adalah MC yang pertama, ejen yang pertama lah untuk jaga MC tu. Cuma kes dia dekat situ, waktu kita masuk tu perumahan tu pun dah almost 10 years. So penduduk dah terbiasa dengan penambah struktur tambahan tanpa kebenaran. Jadi kita pun dah tak boleh nak buat apa. Kes dia ni bila dia tuntut ni, kes dia pipe dalam tanah SAJ bocor. Ikutkan saluran pipe tu lalu dekat bawah struktur tambahan yang diorang buat. So bila dia nak tuntut, waktu kita orang nak buat kerja pembaikan tu, kita minta dia robohkan sendirilah, tapi dia tak nak, ada kesalahan itu ini. So bila kita terpaksa, maknanya kita yang terpaksa tanggung dekat triple cost, 3 kali ganda cost tu, sebab kita kena buat laluan baru untuk air. Dan bila semua kerja tu selesai, dia datang untuk claim balik, kata disebabkan kerja yang kita orang buat tu menyebabkan mozaik rumah dia pop up. So kat situlah yang saya tengah nak fight lah. Kalau in case katakanlah saya dah maklumkan dekat COB, in case saya tak akan tanggung apa-apa cost. Tapi kalau dia rasa willing, saya minta sangat dia pergi ke tribunal lah, sebab kat situ dia pun salah sebab dia membuat struktur tambahan tanpa kebenaran. Okey, terima kasih. Kita dah minit dah, kita take setengah jam rasanya. So question any from any other team members? Ain ataupun Firdaus? Ain ada. Firdaus? Tak ada. Ya. Terima kasih Puan Ain. So that's all for this interview. Alright. Okay. So, I hope that you having a good day tomorrow and afterward. So good luck with your Yes. career, and we end this interview session right now. Okay. Okay. Okay, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Sama.